minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Hana yang dikasihi lagi dirahmati Allah, ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung membicarakan sifat sebagai orang yang menganut agama Islam yang ke-15, muka surat 23. Kita telah menerangkan pada bulan yang lalu pada sifat yang ke-14, iaitu senantiasa mengingati Allah. Dan pada malam ini kita hendaklah senantiasa cinta kepada Allah. Saya telah menerangkan apa maksud cinta di dalam penggunaan bahasa Melayu. Cuba kita tengok, saya terang semula untuk barangkali untuk sebagai menyuluh pada bulan yang terang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok, saya bawa satu ilustrasi. Seorang A, ataupun kita ambil ilustrasi A, satu ilustrasi B. A memberi perasaan dia kepada B, dan B tidak berupaya membalas balik. Ini dikatakan sayang. Umpamanya A ialah Ahmad, B basikal. Ahmad boleh memberi perasaan dia kepada basikal, tetapi basikal nak balas balik tak boleh. Ini dikatakan sayang. Sebab itu kita sebut ini basikal yang saya sayang, sebab ada makna dia. Ilustrasi yang berikut, A, B. A memberi kepada B perasaannya, dan B berupaya membalas balik. Ini dikatakan kasih. Mengapa membisu hatu? Umpamanya A, anak, memberi perasaan dia kepada bapa. Bapa berupaya membalas balik. Dia nak bagi tak bagi itu soal lain, tapi dia berupaya. Ini dikatakan kasih. Ilustrasi yang berikut, A, B. A memberi kepada B, dan B berupaya membalas balik
more than one, lebih dari satu. Yang ni yang disebut CINTA, cinta. Tetapi memberi lebih daripada satu bukan kemampuan manusia, tetapi ini ialah pencipta manusia. Sekalipun manusia menyebut kata cinta, itu cuma hiasan lidah yang tidak bertulang, boleh bertukar mengikut masa dan ruang. Allah yang berupaya membalas balik. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jika kamu menyintai aku, aku lebih menyintai kamu. Sifat yang ke-15. Ini kita tengok yang dikatakan sifat yang ke-15 yang perlu ada. Saya wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Cinta yang menjadikan hati saya senantiasa merasa rindu dan terikat dengannya. Cuma tengok tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku garis perkataan rindu, garis perkataan terikat. Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan. Perkataan menambah amalan-amalan juga digaris. Amalan-amalan kebaikan. Berkorban dan berjihad di jalannya di sepanjang masa. Garis juga berkorban dan berjihad di jalannya. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semuanya tidak sepatutnya menghalang saya daripada menyintai Allah. Ini adalah sejajar dengan seruan Allah yang mengingatkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tengok perkataan-perkataan yang kita nak tengok. Di tepi sekali tulis dia punya rumusan dia, ar-raja'u ilallah. Itu di dalam bahasa Arab dia panggil ar-raja'u ilallah. Hanya kita bergantung harap kepada Allah. Ra, jim, alif, hamzah, ila, alif, hamzah di bawah, lam, ya, lepas itu Allah. Ar-raja'u ilallah. Baik, kita tengok. Tadi kita dah sebut yang kata cinta. Ulama-ulama menyebut, ulama-ulama menyebut tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu soal-soal cinta ni ulama lebih dulu lagi membicarakan. Kata ulama, cinta tidak ada sebarang makna kalau hanya dengan terukir kata. Tengok ulama sebut. Tetapi cinta bermakna dan cinta berharga apabila dibuktikan dengan amalan. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ulama sebut. Sebab itu kata cinta kalau hiasan lidah yang tidak bertulang. Sayang, sayang, cik abang sayang. Tak ada duit, cik abang melayang. Ada duit, cik abang datang. Ada jemai kot tu. Tapi kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya dibuktikan dengan amalan. Apa dia amalan-amalannya? Kita akan jumpa nanti. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kecintaan itu mendorong, pertama sekali merasai rindu. Saya nak sebut, tadi saya sebut tuan-tuan dan puan-puan suruh garis. Rindu dan terikat dengannya bermakna ada komitmen antara hatinya dengan Allah. Dia ada ikatan. Ikatan itu tidak nampak dengan mata kasar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pernikahan di dalam Islam. Aku terimalah nikahnya
maka telah termeteri satu ikatan. Ikatan tu tak nampak, tapi ikatan itu kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga rindu. Apabila ada tumbuhnya saja rindu di dalam hatinya, maka dari segi psikologi, apabila tumbuh rindu kepada seseorang, maka orang itu nak menunjukkan kata kerinduannya. Paling tidak, ini dari segi psikologi, dia akan menyebut sesuatu yang dirinduinya. Apabila kita rindu kepada Allah, maka kita akan menyebut Allah. Allah, Allah, Allah. Sebab kita rindu kepadanya. Umpamanya kita rindu kepada kereta baru kita, hantar naik kargo, tapi barangkali sekali dengan hati-hati kita turut pergi sama naik kargo tu, Allah, gelombang, apalah halnya kereta aku duduk atas kargo, dia mula macam-macam. Tu rindunya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang berikutnya, apabila kita rindu, kita akan mengikatkan diri kita dengan apa yang kita rindu. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama sufi, tuan-tuan dan puan-puan, ulama sufi kata, apabila sebut kata mati, sebenarnya tak ada manusia yang tak takut mati. Kata ahli sufi, orang yang asi, bukan lagi kafir ni, mukmin asi, dia takut dengan mati. Sebab dengan mati itu memutuskan peluang dia untuk dia nak bertaubat kepada Allah. Dia takut. Orang yang ahli sufi, orang yang mengingatkan dirinya sentiasa kepada Allah, wali-wali Allah, rasul-rasul, nabi-nabi juga takut dengan mati. Sebab mati memutuskan hubungannya untuk terikat dengan Allah. Dua situasi yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, kita takut mati lagu mana? Adakah kita takut mati sebagai ahli sufi, ataupun kita takut mati sebagai mukmin asi? Kita balik sekali lagi, termasuk diri saya, kita tepuk dada, kita tanya iman, kita duduk tang mana? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila kita terikat, cuba tengok pula, ini ulama-ulama tauhid sebut, dia bagi contoh wow kemetik, wow Jalabudi. Hang naik tinggi mana pun, hang melilau lah kok mana pun, hang konu bawa dengung wang. Tapi dia tak boleh pergi ke mana, sebab dia ada ikatan. Hang nampak gila sikit, kita buat turun, betul balik teraju dia. Lambung pula, nampak tak berapa nak lenggok, tarik balik, perbetul balik teraju dia. Perbetul inilah ulama kata melalui majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sebab itu digunakan terikat. Tuan-tuan dan puan-puan, kecintaan itu juga mendorong saya menambahkan amalan-amalan kebaikan. Apabila kita rasa cinta, kata ulama sufi, cinta kita kepada Allah itu akan menyuburkan hati sanubari kita untuk melaksanakan amalan kepada Allah dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk kuantiti. Yang kedua, dalam bentuk kualiti. Kalau dulu kita mula belajar semayang,
Semayang Maghrib insya-Allah 1 minit 3 rakaat selesai. Tu masa mula dulu cucap. Apabila kita merasai kita menyintai Allah, kita mula lendit. Allahu Akbar. Maghrib kita yang dulu 1 minit, dia sudah menjangkau 3 minit, sudah menjangkau 4 minit. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sampai burung menghinggap atas kepala, sebab burung menyangka batang kayu. Kita jangan kata burung, nyamuk pun tak ada gaya nak hinggap rokok. Mana rokok dah ni, nyamuk pun turut nak tang rokok, cuy bangkit balik, kok ni pula dah, nyamuk pun tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu orang yang, dan dia akan membanyakkan amalan-amalan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita sebut dari segi membanyak, dan yang kedua dari segi melenditkan sembahyang dia. Kalau dulu kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan main elok. Tapi masa takbir intiqalan, Allah, Sami Allahu liman hamidah, dekat tu ya. Ni menatang apa ni? Ulama kata ni menatang apa ni? Bukan takbir intiqalan, sebab tidak cukup rukun dia. Kalau kita bawa mai kursi, letak di kursi, yang kata kursi lagu ni, dia lagu ni ada dengan kaki apa semua, ini dia kursi. Tiba-tiba bawa mai tak cukup kursi, orang tak kata kursi, maka kita lenditkan balik, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, angkat balik sama macam tadi, baru dikira takbir intiqalan. Jangan duk begitu, jangan begini, jangan begini. Sebab dia sudah tidak nama intiqalan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjaga dan kita akan menambahkan amalan-amalan kebaikan kita dari segi kualitinya dan dari segi kuantitinya. Umpamanya dari segi kuantiti, umpamanya kita baca, dulu kita baca subhanallah, kita baca 2-3 kali, la kita bacalah banyak kali, paling-paling tidak baca 33 kali. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan Badar dengan membawa tawanan perang yang ramai, maka Siti Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak suami beliau, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta seorang daripada tawanan itu untuk nak jadi pembantu rumah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, soal pembantu rumah ni bukan soal baru. Apabila sampai saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut puteri dan menantu ni, sangat mesra, bersembang, bercakap, bertanya khabar apa semua, sehingga Siti Fatimah tak sampai hati nak bertanya untuk nak ambil seorang daripada pembantu rumah. Akhir dah nak balik dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Fatimah. Cuba kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ilmu itu yang futuristik,
Tuan-tuan dan puan-puan, maka baginda Rasulullah bertanya Siti Fatimah, antara lain artinya, wahai Fatimah, kamu nak tak aku berikan kepada kamu satu amalan? Apabila kamu lakukan amalan ini, Allah menambahkan tenaga kamu seperti Allah menambah 33 tenaga lain. Kamu boleh buat kerja apa pun kamu tak letih. Siti Fatimah kata nak. Siti Fatimah duk fikir, Sayyidina Ali pun duk fikir, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tujuan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila orang sengap, bukan makna orang tak tahu pasal kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita mendabik dada. Apabila orang sengap, orang tak kata apa, orang tak tahu pasal kita. Orang tahu, tapi orang tahu tak mau habaq. Maka baginda Rasulullah memaklumkan kepada Siti Fatimah, sebutlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Selesai setiap kamu sembahyang, paling lekeh sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Tapi sebutan-sebutan itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan bergopoh gapah. Allah perintahkan dalam satu ayat, firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, al-ajalatu minasyaitan. Bergopoh gapah itu dari syaitan. Bergopoh gapah yang harus dalam Islam ada 5 perkara saja, tuan-tuan dan puan-puan. Yang lain tak boleh. Orang Kedah pantun, pulut ayat angat, jangan kalut, penat. Tu maksud dia bergopoh gapah. Sebut bagi elok, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kita duk kalut sampai mulut sampai jadi tuak, nak buat apa? Yang kita duk berjigir tengok televisyen 3 jam kita tak rasa pun. Tapi nak berhadapan, nak berzikir dengan Allah 7 minit saja, insya-Allah Allah berikan 33 kekuatan lain. Barulah rajin sembahyang subuh, baru rajin sembahyang tahajud, baru rajin solat duha. Allah, ini dia rahsia-rahsia dia. Sebab itu cintanya kepada Allah akan mendorong saya menambahkan amalan-amalan kebaikan. Umpamanya saya anjurkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir hari ini, hak yang duduk dalam masjid ni, hak duduk di luar kerana keuzuran boleh terima. Tapi kalau duduk di luar kerana nak isap rokok daun, itu tak mau. Selepas daripada naiknya matahari, bacalah 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali, sama ada continuous, mualat. Orang putih panggil continuous, Arab kata mualat, terus menerus, ataupun kita ambil part by part. Maghrib, subuh lepas pukul 8 kita baca 200, baca 200, baca 20. Lagi pukul 10 lagi kita baca pula 20 sampai 100 kali. Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kekuatan iman kepada orang itu, dan Allah peliharakan orang itu daripada sebarang gangguan makhluk-makhluk halus dan juga makhluk-makhluk yang
ainul basar. Tuan-tuan dan puan-puan, baru kita dapat melakukan kebaikan sebab kita ada cinta kita kepada Allah Subhanahu taala. Dan kita sanggup berkorban. Itu apabila kita cinta. Apabila kita bercinta, kita berkorban. Tuan-tuan dan puan-puan, masa duk bercinta bukan main, sepak ketui batu, marah kat JKR sebab JKR tak guling batu tu bagi sama. Elok 5 tahun menikah, anak di belakang 10 orang, setiap kali kelahiran kembang, 5 kali kelahiran 10, sepak ketui batu yang sama, beralih-beralih, hang mata buta sebab cintanya sudah tidak ada. Sebab itu kata hukama, cinta kena dibelai dan dibaja. Baginda Rasulullah ingatkan kepada kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah, baharuilah iman kamu dengan sebutan la ilaha illallah. Makna dia kita kena belai dan dibaja. Kita berkorban. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, seruan Allah untuk menunaikan fardu haji, kita berkorban. Teringin nak memiliki bios baru, tapi kita ingat, aku dengan Allah belum lagi tertunai, maka dia kurungkan dulu semangat bios dia. Teringin, kata apa pula? Nak buat rumah, nak renovate rumah, dia kurungkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia sanggup berkorban. Macam suami, macam isteri, apabila cinta, suami kata cinta untuk manusia hanya sebagai pinjam-pinjaman, sebab dia tidak boleh mencapai tahap yang saya sebut tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini hak orang yang mai kendian tak tahulah ni menatang apa. Cuma pakat duk tanya kawan tu menatang apa, ada roda-roda pula tu. Tak tahu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung. Dan berjihad. Yang kata berjihad ini tuan-tuan dan puan-puan, dia menggunakan tenaganya, satu, menggunakan pikirannya, dua, menggunakan segala apa bentuk yang Allah berikan kepadanya, sama ada zahiriyah atau batiniyah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu dia, nama dia yang dikatakan jihad. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama, termasuk diri saya, majlis ilmu dengan pasar malam. Yang mana kita nak pilih? Kalau kita lebih memberatkan pasar malam, maka kita tinggal majlis ilmu, maka kita sudah tidak berjihad di kalangan itu. Tu tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh mudah ya. Kita lebih sayangkan tilam kita yang hak tingginya 2 star, kain selimutnya tebal 1 jengkai, daripada kita melucutkan selimut itu, membasahkan anggota wuduk kita dengan air semayang untuk bersemayang hanya 2 rakaat, bermakna kita tidak berjihad di situ. Tuan-tuan, paling mudah ya. Kita semayang subuh 2 rakaat 1 minit, kita berjihad melawan. Kita semayang subuh paling tidak 1 minit setengah, jadilah. Tuan-tuan dan puan-puan, kata ahli sufi,
Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, ahli sufi. Apabila lagi lama kita berada di dalam, kita mendekati Allah, lagi lama lah Allah Subhanahu Wa Taala menyintai kita. Kalau kita hanya seminit itu saja. Tapi kalau orang yang sejam, selama sejam lah berada di dalam kecintaan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang kata Syekh As-Sazili rahimahumullah, seorang tok guru ahli sufi. Dia sendiri ahli sufi dan tok guru pula kepada ahli-ahli sufi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang malam ni paling sikit 200 rakaat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila dia membicarakan soal sufi, ilmu laduni bawa Allah tunjuk ke, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok. Sambung lagi. Berjihad fi sabilillah sepanjang masa, sekalipun hidupnya dalam kemewahan. Orang hak mewah. Oh tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang yang mewah, dia mendekati Allah, dia dapat dua keuntungan. Tetapi zuyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banun wal mali wal banun. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan keinginan manusia untuk memiliki kemewahan ini, dan banyak kemewahan itu membawakan orang itu lalai mengingati Allah. Dan orang miskin pula, tengok tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akadul faqru kufran, aku takut dan bimbang fakir itu akan menyebabkan orang kufur. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu jangan kaya yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, dan jangan jadi fakir yang sampai boleh menyebabkan kita hampir ataupun menjadi kufur kepada Allah. Sepanjang masa, sekalipun dalam hidup kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat. Cuba kita tengok satu peristiwa, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sampai saja di Madinah. Pada masa itu Madinah disebut Yathrib. Madinah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sebut Madinah, kita ada ingat kot Madinah dalam bahasa Arab mudun. Makna mudun ialah pekan. Sekali lagi saya sebut apa makna Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila baginda Rasulullah sampai dan baginda Rasulullah nak mendirikan masjid, maka baginda berminat untuk mendirikan masjid di sebuah tapak yang raudhah sekarang ini. Maka baginda Rasulullah hantar wakil pi tanya, tanah ni milik siapa? Tanya, milik 2 orang anak yatim lelaki. Tanya nak jual tak? Nak jual. Kalau kena gaya harga dia. Dan setelah menetap harga, maka baginda Rasulullah wak-wak, siapa nak berkorban untuk tanah ni? Sebaik saja baginda Rasulullah wak-wak, Sayyidina Abu Bakar cuih bangkit, Sayyidina Umar cuih bangkit, hilang. Apabila hilang, tak berapa lama mailah dua-dua sahabat Rasulullah ni serah sejumlah duit. Sayyidina Umar pun serah, Sayyidina Abu Bakar pun serah.
Selalunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat-sahabat bawa, orang Islam bawa duit, baginda Rasulullah tanya, berapa banyak kamu bawa? Berapa banyak kamu bawa? Berapa banyak kamu bawa? Tapi pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbalikkan soalan. Tengok macam mana patonahnya Rasulullah. Sonok ni tuan-tuan dan puan. Saidina Umar main. Macam itulah Saidina Umar cerita pula. Aku rasa kali ni aku boleh ting Saidina Abu Bakar. Dengki dalam Islam dua perkara yang diharuskan. La hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad dengki melainkan dalam dua perkara ini. Perkara yang pertama, melipat gandakan amalan kebaikan. Tengok kawan tu, hang semayang Maghrib 3 rakaat 7 minit no. Aku nak semayang 17 minit. Nak ting. Yang ni dengki ni harus. Hang derma bagi kat dabung masjid no 10 no sen. Sen tu habaq kena angin. Aku nak bagi juga 10 bat. Hang bagi RM10 no. Aku nak bagi RM20. Tu dengki tu yang diharuskan. Dengki yang kedua diharuskan ialah menuntut ilmu. Hampir seminggu 7 kali no. Aku nak pergi seminggu 8 kali. Kawan ni pula seminggu 8. Seminggu 8 kali no. Aku nak pergi seminggu 10 kali. Macam tu dengki ini diharuskan. Jadi Saidina Umar dengki sebelum ini, memang dia dengki. Dia tak pernah menang. Kalau dia Saidina Umar bawa RM10, contohnya Saidina Abu Bakar akan bawa RM100, selalu dia kalah. Jadi balik ni Saidina Umar pun duk, kali ni kalau Rasulullah tanya aku nak habaq, aku bawa mai banyak mana, aku mesti ting lah. Sampai Rasulullah tanya soalan negatif, selalunya positif. Rasulullah tanya, ya Umar, berapa banyak lagi yang kamu tinggal di rumah? Rasulullah tanya lagu tu, dia tanya patah balik. Saidina Umar kata, ada untuk perbelanjaan aku, anak-anak aku, isteri aku selama seminggu yang masih tinggal. Tanya pula Saidina Abu Bakar, banyak mana lagi yang kamu tinggal di rumah ya Abu Bakar? Maka Saidina Abu Bakar jawab, yang tinggal hanya Allah dan Rasulnya. Saidina Umar moyok. Aku ingat aku menang lah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Raudhah itu dibeli daripada duit Saidina Abu Bakar. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Saidina Abu Bakar mewakafkan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan baca, tak ada 1 minit dan 1 ketika pun Raudhah tidak ada orang beriktikaf di dalamnya. Macam mana pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, berlumba-lumba untuk melakukan pengorbanan. Sedangkan Saidina Abu Bakar, mengikut Philip K. Hitti dalam bukunya Islamic History, buku orang putih ni, dan juga disebut juga oleh Profesor Dr. Ward
dalam bukunya Muhammad at Mekah, Sayyidina Abu Bakar antara 10 jutawan Mekah, termasuk juga Siti Khadijah, termasuk Abdul Rahman bin Auf, termasuk Osman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok tiba-tiba menghembuskan nafas yang akhir. Hanya tinggal kepada beliau 2 helai baju tu untuk dikapankan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu sebutan-sebutan sangat orang. Sebab itu apabila ada orang mencaci tentang sahabat-sahabat, kita kena melawan cacian itu. Jangan kita pula pergi duk tambah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semuanya tidak sepatutnya menghalang saya daripada menyintai Allah. Ini adalah sejajar dengan seruan Allah yang mengingatkan kepada kita. Coba kita tengok, qul in kana aba'uka wa abna'ukum, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtarahtumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumadh fasiqin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, cuba kita tengok, saya nak sebut ulama-ulama mufassirin di dalam tafsir Fi Jalalain, perkataan Allah, firman Allah daripada qul in kana aba'ukum sampai kepada hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin tu, sampai perkataan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi, sampai dekat tu. Daripada qul in kana aba'ukum sampai hatta ya'ti Allah bi amrihi, yang ni soalan, dan wallahu la yahdil qaumal fasiqin jawapan. Cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa bagi kita ada nampak dengan hidden agenda ni, agenda yang tersembunyi. Semua sifat-sifat yang daripada qul in kana aba'ukum sampai tang fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi, itu merupakan sifat-sifat orang-orang fasik. Sebab itu di dalam ayat yang berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang kaum yang fasik. Maknanya semua sifat-sifat yang tadi adalah sifat-sifat fasik. Dan kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, semasa saya bersama-sama dengan beberapa orang qadi jadi ahli panel dalam forum, qadi memberi maklumat kepada saya 76% pernikahan sekarang ni ustaz berakhir dengan perceraian. Salah satu daripada puncanya ialah berwalikan wali fasik.
qaumal fasiqin. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab Iqna' tentang wali-wali fasik. Apabila wali fasik, maka dia kena berubah wali daripada wali yang dekat kepada wali yang ab'ad, kepada wali mujbir kepada wali ghairil mujbir. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, antara sifat-sifat fasik, cuba kita tengok di dalam firman Allah ini. Kita tengok dulu tuan-tuan dan puan-puan terjemahan dia. Sekejap saya nak sebut apa dia uslub-uslub tu. Artinya, katakanlah jika bapa-bapa kamu, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan cinta lebih daripada Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Surah At-Taubah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok dulu uslub-uslub Arab. Aba'ukum, makna di dalam uslub Arab apabila disebut aba'ukum, bapa kepada bapa, bapa kepada bapa, bapa kepada bapa, bapa kepada bapa, bapa kepada bapa. Makna yang ni dipanggil bapa ke atas. Aba'ukum. Tu tengok makna dia. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lebih cintai kepada bapa, apabila kita lebih cintai kepada bapa tok wan kita, tok nek, tok nyang, tok cai, tok apa kan tu. Sebab itu kata syair Arab, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anaza. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, aba'ukum. Yang kedua, wa abna'ukum, ke bawah. Anak, cucu, cicit, ciok, piok, tanpa lagi lah. Semua benda-benda itu, semua perkara-perkara itu, cucu-cucu kita sampai ke bawah, kita lebih kita cintai. Tengok, wa akhwanukum, saudara-saudara kamu, saudara kamu, isteri saudara kamu, anak penakan kamu. Dia pergi kot tu pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak yang pertama tadi menegak, yang berikutnya mendatar. Tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Allah yang maha bijaksana. Wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu. Bukan mesti bermakna isteri itu ramai daripada seorang. Bermakna ada kait. Kadang-kadang berapa ramai bunga yang disunting, tapi perdu yang diberak. Oh, adik-beradik belah isteri dia bukan main lembut lidah dari gigi. Memang biasalah kan, lembut gigi dari lidah. Tapi mai ke belah adik-beradik suami, amboi, macam kunyit dengan kapok. Tengok ni tuan-tuan dan puan-puan, ini
yang disebut mendatar ni pula. Wa ashiratukum, yang kata ashiratukum ini ialah sanak saudara, keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, dah menjadi satu lumrah hidup kita. Kalau keluarga tu ada standardnya, walaupun 7 pupu masih disebut. Tapi kalau keluarga tu keh pagi makan pagi, keh petang makan pagi esok, sepupu pun jauh sikit lah dengan saya tu, bau-bau macam bau. Tanya-tanya, siapa kata bau macam? Pak dia dengan pak aku ni, dia mula baru rupa-rupanya sepupu. Tapi oleh sebab kawan tu miskin, kawan tu papa ke dana, sebelah biji mata pun tak ada. Yang ni sifat-sifat orang fasik ni, tuan-tuan dan puan-puan. Wa amwaluh tarahtumuha, reta-reta yang kamu berbangga-bangga dengan pencariannya. Akulah cari reta ni, tiba-tiba dapat kat hampa senang-senang yang hampa nak jual. Dia kata tu dengan reta-reta dia. Wa tijaratun takhshawnaha, perniagaan yang kamu takut untuk rugi, yang kamu khawatir untuk rugi. Kasadaha, yang kamu takut rugi dan kamu takut musnah. Wa masakinu, tempat tinggal. Tardaunaha, yang kamu berasa sangat berbangga dan kamu redha dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kita tengok tahun 2002, satu hamba Allah di negeri antah berantah terpaksa meninggalkan rumah yang rumahnya 3 lapis. Reganya yang dibina tahun 1967 dengan rega pada ketika itu 3.1 juta. Tetapi sewa kabin, duduklah dalam kabin 15 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, rumah 3 lapis terpaksa ditinggalkan, duduklah dalam kabin 15 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah nak rampas, very simple. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, kita sambung. Dan sifat-sifat itu ataupun dengan cinta kita kepada benda-benda itu menyebabkan kita kurang cinta kita kepada Allah, kurang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kurang bercinta kepada berjihad fi sabilillah. Maka tunggulah Allah akan datangkan kemusnahan untuk orang itu. Cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Semalam saya baca tentang kisah Ashabul Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan, melenakan 309 hari, 309 tahun, termasuk dengan qitmir, seekor anjing daripada seorang pengembala kambing. Menteri yang beragama Islam itu ada 6 orang. Apabila mereka nak menyembunyikan diri di Gua Kahfi ini, mereka meminta bantuan daripada seorang pengembala. Yang pengembala itu ada anjing yang bernama Qitmir. Dan pengembala itu, tuan-tuan dan puan-puan,
ikut serta, sebab dia juga beragama Islam, dan ikut bersama-sama. Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka 309 tahun. Saya baca semalam ni, tuan-tuan dan puan-puan, 309 tahun. Anjing tu bernama Qitmir. Saya tak mau cerita hal lain, saya nak cerita anjing tu. Sagi kalau jumpa anjing, pi bagi tahu ke anjing, hai anjing, Qitmir kirim salam kat hang. InsyaAllah menguat ekor dia. Tak lagi pi lah cari. Sebab dia rasa, wui, anjing yang dalam cerita Al-Quran yang bernama Qitmir itu pun kirim salam kat aku, mesti aku somebody ni. Tapi dia tak katalah somebody tu. Dan dia menggorek menguat ekor. Kucing dengan anjing, dia sama-sama menguat ekor. Tapi oleh sebab berlainan konsep, anjing menguat ekor tanda sayang, kucing menguat ekor kerana marah. Cuba tengok, kalau tuan-tuan dan perempuan yang hak ada ni nak ambil profesor maklumkan kepada anjing dengan kucing, hampa jangan berkeli pasal ekor ni. Sebab tu anjing hak tak ada ekor, dia tak ada dah berkeli betul lagi. Dia tengok serbu tokok lah. Tak ada no ekor lah. Sebab tu yang hak ada orang potong orang ekor. Kucing dia tengok anjing pun menguat ekor dia. Menguat itu ialah bergerak. Dan ni duk tak tahu pula benda tanpa ni, menguat. Ni bahasa Kedah tua. Anjing dia tengok, nampak macam dengan dia, tapi kecil. Ni benda tanpa ni. Dia pun bagi signal. Dia menguat ekor dia, nak tanda persahabatan. Kucing pula tengok, mentang-mentang hang besar padaku, hang nak buat kat aku no. Dia pun menguat juga ekor dah. Awak ingat aku kecilku, jangan disangka anak. Tu dia pantu no. Anjing pun tengok kawan ni menguat, dia pun mai kuat dekat. Anjing ni mai kuat dekat, kucing ni tengok mai kuat dekat air. Dia ni nak buat sungguh ke ni? Dia pun duk ready. Elok anjing mai dekat. Anjing dia ingat kawan ni nak kawan. Dia mai bersahaja, kawan tu sepak muka dia dengan 5 ladin dia. Tu yang anjing keriau king pi duk melengung bawah pokok buluh, duk fikir pasal apa. Sebab tu kalau jumpa anjing melengung, dia fikir tu pasal apa. Tuan-tuan fikir, main kita fikir pasal apa lagu tu. Oh, kalau kita boleh mendamaikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada tak tuan-tuan dan puan-puan jumpa tikus seluruh dunia dilahirkan oleh Allah, ibunya dilahirkan dengan izin Allah, ekornya kudung? Ada? Show me. Allah tidak kudungkan ekor tikus ke dunia mana pun, sebab melalui ekor tikus ada 3 maklumat yang kita boleh dapat. Tempat tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Allah tidak menginayai dia. Nak tahu apa dia perkembangan tentang ekor tikus tu, tanyalah tikus. Kalau nak tanya Ustaz Ramli, bulan depan baru kita jawab. Pengorbanan demikian saya lakukan adalah untuk dapat merasai kelazatan dan kemanisan yang disebut halawatul iman, yang dikatakan halawatul iman, kemanisan iman. Cuba kita tengok Raba'atul Adawiyah, seorang ahli sufi perempuan di zaman Harun Ar-Rasyid. Apabila mendapat halawatul iman,
bagaimana doanya sudah berubah. Dia dapat doa dia pun, kita tengok doa dia pun, Masya Allah, Tabarakallah. Antara doanya saya terjemah dalam bahasa Melayu, Ya Allah, jika ibadatku kerana inginkan syurgamu, haramkan aku daripadanya. Ya Allah, apabila aku tidak mengerjakan kemaksiatan kerana takutkan nerakamu, campakkan aku ke dalamnya. Maknanya dia serah diri dia kepada Allah, redha dia kepada Allah, tak ada tolak banding. Allah nak letak di mana, yang tu kerja dia. Oi, kalau kita ke doa Jannatun Na'im saja, kelazatan dan kemanisan iman seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dalam bahasa Arab ini, dia ada tentang kita nak berhenti tang mana-mana tu, dia kena ada makna dia. Salasun man kana fihi wajada halawatul iman. Berhenti dia lagu tu. Sebab tu kalau kita tengok tadi, alhamdulillah imam kita baca, apabila ayat sumpah, Allah sumpah dengan ayat-ayatnya, maka kita baca mengikut sumpahan Allah. Tadi Pak Tuan Syed baca wattini wazzaitun, berhenti tentu. Walaupun kita nafas panjang, tak usah duk pergi duk sambung, sebab sumpahan-sumpahan itu ada makna-makna dia, kita berhenti. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baca lagu tu bagi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah. Sebab sumpahan Allah tu berhenti tentu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Berhenti tu ada makna dia. Jangan pi duk sambung walaupun kita nafas panjang. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa finnar. Finnar itu tambah ya, dia tu ya jatuh tu, tambah ya, finnar. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, barang siapa yang ada padanya tiga syarat ini, tiga perkara, yang mana-mana orang yang dapat tiga perkara itu, ada tiga perkara itu, maka dia sepatutnya mendapat halawatul iman. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, buh kurung, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, tutup kurungan, buh satu. Jika ia menyintai Allah dan Rasulnya, mengatasi kasihnya kepada lain daripada kedua-duanya, tubuh nombor satu.
wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yuhibba buka kurungan, illa lillah tutup kurungan. Buh nombor 2. Jika ia menyintai seseorang, tidaklah ia menyintai melainkan kerana Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni diceritakan dengan panjang lebar di dalam Matan Arba'in li Imam Nawawi, di dalam buku, dalam kitab Mukhtar Abi Jumrah, menghuraikan hadis innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulahu kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa in kana limra'atin yankihuha. Itu dihuraikan dengan panjang lebar oleh Imam Nawawi di dalam hadis yang saya baca tadi, di dalam kitab Mukhtar Abi Jumrah, Matan Arba'in li Imam Nawawi. Apabila kita menyintai selain daripada Allah, maka hendaklah kita menyintainya itu juga kerana Allah. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita menyintai, umpamanya suami menyintai isteri, cintalah kerana Allah. Isteri menyintai suami, cintalah kerana Allah. Jangan cinta kerana rupa tak paras dia. Saya sebut rupa tak paras lah, sebab rupa paras memang tak elok. Rupa pi paras, tak ada hidung-hidung tu, jadi rupa tak paras. Jangan pasal cinta kita kepada suami kita yang kaya raya, jangan. Oh, dia kira kaya raya, hak puasa? Tak. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa fin nar. Tutup balik kurungan wa an yakraha tu, daripada wa an yakraha buka kurungan, tutup balik fin nar. Buh nombor 3. Ia benci untuk kembali kepada kufur, sebagaimana ia benci untuk masuk api neraka. Yukhzafa maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab dicampak. Yukhzafa dicampak, makna dia dicampak. Hang maukah, hang tak maukah, hang relakah, hang tak relakah, hang paksa relakah, hang merontakah, kamu akan dicampak. Macam tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut balik dalam ayat-ayat tadi. Saya sebut dah tadi habis nah. Baik, kita tengok pula di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang ulama-ulama hadis membicarakan. Yang pertama sekali, an yakunallah wa rasuluhu. Perkataan an yakuna meletakkan di depan. Walaupun dia kasih, dia cinta kepada Allah, tapi dia masih letak di belakang. Yang tu tak termasuk an yakuna. Sebab tengok, Allah Subhanahu taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk keluarkan hadis yang meletakkan Allah di depan, Rasulullah di depan. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, siwahuma, mimma siwahuma, makna siwahuma bukan hanya melebihi, menyamai pun sudah dikira tidak menyintai. Makna siwahuma setanding, sebar
apa panggil apa? Paralel. Makna dia Allah dengan Rasul, dengan cinta dia kepada Allah yang hak lain daripada Rasul ni sama setanding. Itu pun sudah tidak boleh. Sebab itu siwa huma. Tuan-tuan dan puan-puan, buat catatan dia, dhabit di situ. Wa an yuhibba al-mar'a. Al-mar'a, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun adanya alif lam ma'rifah, tapi al-mar'a dalam bentuk general. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, walaupun orang itu sudah ada khususnya, tetapi masih ada generalnya. Dia tak sebut lelaki atau perempuan. Al-mar'a. Kalau dia sebut al-mar'atu, perempuan. Kalau al-mar'a, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Dan boleh jadi sesuatu itu bukan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok rahsia-rahsia di situ. An yuhibbuhu illa lillah. Perkataan lillah, kita menyintai semuanya mesti kita kembali kepada Allah. Contohnya saya nak sebut, tadi dalam perjalanan tadi saya dengar satu ceramah agama. Makna di sini illa lillah, semuanya kita kembali kepada Allah. Contohnya, orang puji kita. Contohnya, orang tengok kita, Allah upahang cunna segak lah, kita pun kata alhamdulillah. Semuanya kecantikan yang Allah beri, semuanya kembali kepada Allah. Jangan kita jadi lupa daratan. So kata orang puji, tengok kaki lah, na'udzubillah. Tengok kaki makan cengkeram. Sebab itu illa lillah tu, semuanya kembali kepada Allah. Wa an yakraha. Yakraha ni makna dia benci. An ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kufurnya, kepada kafir, sama seperti dia benci untuk dia dicampakkan ke dalam api neraka. Perkataan an-nar, tengok an-nar dalam bentuk general, sebab ada 7 neraka. Allah nak campak dalam neraka mana? Terpulang kepada Allah. Dan orang itu benci untuk kembali kepada kufurnya, sama seperti dia benci untuk dicampakkan ke dalam mana-mana neraka. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ungkapan-ungkapan itu membawa makna kepada kita supaya kita lebih berhati-hati. Dan insya-Allah dekat tu dulu kita akan sampai pula pada yang ke-16. Oi, sebulan baru 1 baru no. Bulan sudah 14. Bulan ni 15. Walau bagaimanapun, insya-Allah saya menerangkan untuk kepada kita dengan agak detail, dan saya menghuraikan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain supaya kita dapat lebih luas pemandangan kita, lebih luas pemahaman kita. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم ألف بيننا كما ألفت الأرض الماء. اللهم اجمع بيننا كما أجمعت بين هارون وإبراهيم. اللهم اجمع بيننا كما أجمعت بين جبرائيل وميكائيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من المصلين. اللهم اجعلنا من الناجحين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.